selamat pagi. Hari ini siapa yang hadir? Nisya Lena. Oke, hari ini kita akan mulakan bab baru, iaitu adalah bab 8 tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar di Dunia. Iaitu muka surat 134. Oke, sebelum cikgu nak mulakan pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu nak tayangkan satu video iaitu tentang 5 hutan terluas di dunia. Okey, kemudian tumpukan perhatian. Hutan merupakan kawasan yang dipenuhi dengan keindahan flora dan fauna. Bukan itu je, hutan juga merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia. Korang bayangkan kalau hutan ni tak ada. Macam mana kita nak hidupkan? So, berikut adalah 5 negara dengan kawasan hutan terluas di dalam dunia. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas video-video lebih menarik ya. Nombor 5, Rusia. Korang pasti tak sangka kan? Okey, Rusia adalah negara yang mempunyai hutan terluas di dunia dengan mencapai 8,149,300 kilometer persegi. Kalau korang nak tahu kawasan hutan yang luas dikatakan hampir 49.9% wilayah Rusia ialah hutan tau. Bukan tu je, hutan di Rusia memiliki cabang hutan terbesar di dunia yang dikenali sebagai paru-paru Eropah. Bahkan terdapat 266 spesies mamalia dan 780 spesies burung di hutan Rusia. Mana hampir 415 spesies haiwan yang ada di hutan Rusia telah dicatatkan di dalam buku merah data Federasi Rusia pada tahun 1997. Tapi sejak akhir-akhir ini, hutan di Rusia telah diancam dengan penebangan haram yang semakin kerap berlaku. Okeylah, lepas ni kita ada apa pula Jom kita tengok. Nombor 4, Brazil. Brazil merupakan rumah kepada hutan hujan terbesar di dunia tau. So, hutan Amazon mempunyai keluasan 7 juta kilometer dengan 5,500,000 kilometer tau. Wow, luasnya. Korang tahu tak, disebabkan hutan ni terlampau luas, terdapat 9 negara yang termasuk dalam kawasan hutan Amazon ni tau. Korang nak tahu tak negara apa? So, negara yang termasuk dalam kawasan hutan Amazon ni ialah Peru, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana Perancis, Guyana, Suriname, Venezuela dan Brazil. Untuk pengetahuan korang, terdapat lebih 30 juta orang daripada 350 kumpulan etnik yang berbeza yang tinggal di Amazon. Bahkan dekat sini mempunyai 9 sistem politik kebangsaan yang berbeza dan 3,344 wilayah orang asli yang diiktiraf secara rasmi. Kalau yang tak rasmi agak-agak berapa banyak ya? Okey, next. Nombor 3, Kanada. Okey, negara ini terdiri daripada 10 negeri dan 3 wilayah. Ia mempunyai keluasan yang menjangkau dari lautan Atlantik di timur sehingga lautan Pasifik di barat, manakala lautan Arktik di utara. Bukan tu je, untuk pengetahuan korang, Kanada merupakan negara yang kedua paling luas di dunia tau. Bahkan sepadan Kanada dengan Amerika Syarikat di selatan dan barat laut merupakan sepadan negara yang terpanjang di dunia, di mana hampir setengah permukaan tanah di Kanada ditutupi oleh pohon-pohon dan hutan je. Hutan Kanada juga mempunyai 180 jenis pohon yang berbeza. Korang tahu tak, 94% dari hutan Kanada merupakan hak milik awam dan 6% merupakan tanah kepunyaan hak milik swasta. Malah 20% air tawar dunia ditemukan di hutan Kanada yang mana kualitinya sama dengan air tawar yang dijumpai di hutan Amazon. Ada lagi ni. Nombor 2, Amerika Syarikat. Korang mesti pernah dengar Amerika Syarikat, negara yang terkenal dengan pelbagai cerita kan? Tapi korang tahu tak yang negara Amerika Syarikat ni mempunyai kawasan hutan yang terluas di dunia? Bukan kali-kali je. So, negara Uncle Sam ni mempunyai keluasan hutan yang mencapai 3 juta kilometer. Luasnya yang tersebar sepanjang pantai barat. Untuk pengetahuan korang, kat dalam hutan ni mempunyai berbagai jenis pohon terbesar di dunia seperti bukan tu je, hampir sepertiga kawasan hutan di Amerika Syarikat merupakan kawasan hutan yang sangat lebat. Manakala hak pemilik hutan di Amerika Syarikat ni sama seperti di hutan Kanada, yang setengah kawasan hutan di Amerika menjadi hak milik swasta seperti Taman Nasional Sequoia
China. Untuk pengetahuan korang, negara China bukan sahaja memiliki bilangan penduduk yang tinggi, tapi memiliki hutan yang begitu luas. Korang tahu tak berapa keluasan hutan di China? Tak tahu? Okey, Miss ini nak bagi tahu. Keluasan hutan di China ni hampir mencapai 220 juta hektar tau. Bukan tu je, hutan di China ini juga mempunyai 2,800 spesies pokok dan tumbuhan yang mana ia telah menjadi penempatan haiwan-haiwan yang terancam keputusannya. Bahkan hutan ini merupakan sumber pada bahan bakar untuk rumah-rumah yang tinggal di kampung. Korang tahu tak, di negara China ni tak sama macam negara lain tau. Okey, untuk pengetahuan korang, pihak pemerintah China telah menjalankan program khusus untuk memperluaskan kawasan hutan di China. Food and Agriculture Organization adalah organisasi pangan dan pertanian milik ABB telah menyatakan yang hutan di China ni telah mengalami peningkatan sebanyak 157 hektar pada tahun 1990 dan pada tahun 2005 menjadi 197 juta hektar dan sampai sekarang belum ada data terbaru tentang kawasan hutan di China. So, berikut adalah yang ini. Okey. Cuba kamu bagi tahu cikgu, apakah 5 hutan terluas di dunia? Yang nombor 5 tadi apa? Hutan apa? Rusia. Yang nomor 4 apa? Brazil. Yang nomor 3 apa? Kanada. Yang nomor 2? Amerika Serikat. Yang pertama? China. Okey, setiap hutan ini mempunyai keluasan hektar tersendiri, keluasan tanah yang tersendiri. Okey, setiap hutan ini mereka sangat mempunyai spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Hewan dan tumbuh-tumbuhan ini mempunyai memberi kebaikan, kepentingan untuk masyarakat dan negara mereka. Nanti kita akan belajar tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan liar kepada negara di dunia ini. Okey, hari ini cikgu akan memulakan pembelajaran pada bab 8 iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar di dunia. Yaitu dalam bab ini kamu akan belajar tentang taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar di gurun panas, apalagi hutan sonsor, hutan daun burung dan hutan konifer. Lepas itu kamu akan mengetahui tentang ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar di gurun panas, kehidupan monsun tropika. Lepas itu hutan daun burung sudah ada dan hutan konifer. Dan lepas itu macam cikgu cakap tadi, kamu orang akan belajar tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan liar kepada kita dan masyarakat di dunia. Okey, hari ini kita akan mulakan pembelajaran tentang gurun panas. Yang pertama adalah gurun panas. Okey, baca. Gurun panas. Kawasan gurun panas meliputi gurun Ta, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave, gurun Sahara, gurun Atacama, dan gurun besar Australia. Okey, duduk. Okey, gurun panas ini adalah meliputi gurun Ta, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave, gurun Sahara, gurun Atacama, dan gurun besar Australia. Gurun panas ni suhu dia panas lah. Okey. Takkan kamu letak beruang dekat sana? Beruang adalah sesuai dekat kawasan yang sejuk. Itu adalah artinya maksudnya gurun panas. Gurun panas ini dia ada tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ciri-ciri tumbuh-tumbuhan yang sesuai di gurun panas ini adalah, okey, Justin baca. Ciri-ciri tumbuhan semula jadi. Tumbuh-tumbuhan di kawasan gurun terdiri daripada tumbuhan-tumbuhan yang tahan cuaca panas. Pokok jenis xerophyte sahaja yang boleh hidup di kawasan ini. Pokok-pokok di kawasan ini juga tumbuh secara jarang-jarang. Contoh tumbuhan-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan gurun ialah cactus, prickly, semak kembang duri, rumput esparto, dan pokok akasia bantul. Tumbuhan-tumbuhan ini mempunyai akar panjang yang menjalar ke dalam tanah atau melebar di permukaan bumi untuk menyerap air. Pokok di kawasan gurun mempunyai daun bersilat
liar dan berbulu. Okey. Okey, dekat tumbuh-tumbuhan dekat gunung panas ini dia mempunyai ciri-ciri dia tersendiri. Dekat gunung panas ini kita tahulah pokok-pokok di kawasan ini adalah tumbuh secara jarang-jarang dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan apa? Kawasan apa? Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan gurun ialah seperti pokok kaktus, apa tu? Piplipia, semak sambal berduri, rumput asparto dan pokok akasia bantut. Okey, tumbuh-tumbuhan ini mempunyai akar yang panjang yang menjalar ke dalam tanah. Kamu pernah nampak ke tumbuh-tumbuhan yang menjalar atau merebak di permukaan bumi untuk menyerap air? Sebab kawasan sana adalah panas. Jadi tumbuh-tumbuhan pun dia kebanyakan tumbuh-tumbuhan di gunung panas adalah pendek, bantut. Sebab mereka adalah untuk permukaan bumi untuk menyerap air. Okey. Okey, yang last adalah pokok di kawasan gunung mempunyai daun berkilat, liat dan berbulu. Okey, next adalah ciri hidupan liar. Okey, kebanyakan hidupan liar di kawasan ini adalah jenis nocturnal. Okey, nanti cikgu akan jelaskan apa itu maksud nocturnal. Seperti yang kita tahu, hewan seperti unta, apa lagi? Kalajengking. Hewan ini adalah hidup di kawasan yang suhu panas. Disebabkan apa? Okey, disebabkan apa? Hewan ini adalah hewan yang berjaga malam. Sebab untuk mereka mencari makanan. Okey. Macam yang ni, mulai ni, hidupan gurun panas ni. Kebanyakan hidupan liar di kawasan ini adalah jenis nocturnal. Hidupan liar di gunung panas menyediakan tenaga dan air di dalam badan dengan berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang dan hanya bergerak aktif pada waktu malam untuk mencari makanan. Contoh hidupan liar yang hidup di kawasan ini adalah unta, kalajengking, tikus, berbawah, cicak hutan, biawak pasir, rusa pendek, adik dan rusa biasa. Okay. Thank you. Ini adalah ciri-ciri gunung panas. Kalau kamu nak tulis lah, supaya kamu tidak mengantuk. Okey. Seperti kita tahu, sudah nama dia gunung panas. Hujan kurang dan turun sekali-sekala. Okey, lepas itu jumlah hujan kurang daripada 250 mm setahun. Lepas itu mereka dekat sana dapat menyesuaikan dengan suhu tinggi dan kering. Lepas itu tumbuh-tumbuhan dekat sana adalah batang berongga dan boleh menyimpan air seperti tumbuhan kaktus. Lepas itu adalah hidupan liar seperti serangga tidur waktu siang dan mencari makanan pada waktu malam. Okey, serangga tinggal di mana? Dalam tanah seperti kalajengking. Kalajengking itu tinggal dekat mana? Takkan tinggal dekat kondominium. Dia tinggal di pasir. Dia selesa tinggal di sana. Okey. Ini adalah hidupan liar di Gurun Sahara. Okey, ada unta, ada gazelle. Apa ni? Musang, tikus, musangking, kalajengking dan anjing liar. Ingat, nanti kita ada buat aktiviti mix and match. Kamu betul ingat hidupan liar ini dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti pokok akasia, kaktus. Pernah nampak kaktus kah? Pokok kurma, pernah makan kurma kah? Rumput kasar. Okey, hierofit. Tumbuhan hierofit ini adalah tumbuhan yang paling hidup di daerah yang sedikit air. Seperti di Gunung Panas, contohnya adalah kaktus. Okey, ciri-ciri tumbuhan ini adalah berdaun tebal dan berduri untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan hierofit memiliki jaringan penyimpanan air di dalam batangnya yang tebal dan dilapisi oleh lapisan apa? Lapisan lilin.
Okey, macam cikgu cakap tadi, maksud nocturnal tadi adalah kehidupan yang aktif pada waktu malam. Seperti kalajengking. Kalajengking ini adalah kehidupan yang aktif pada waktu malam dan dia akan tidur pada waktu siang. Contohnya kamu orang tidur pada waktu malam itu, kamu orang berhati-hatilah, tengoklah di sekeliling kamu orang. Takutnya kalajengking masuk dengan dekat telinga kamu orang, boleh membawa maut. Sebab kalajengking mempunyai racun. Berbisa. Okey. Kehidupan ini dia mencari makanan pada waktu malam. Eurofil ini adalah tumbuhan yang dapat hidup atau tumbuh di persekitaran yang kering. Dia tak perlukan banyak air. Dia persekitaran yang kering pun dia sudah dapat tumbuh dengan baik. Yang ini kamu orang kena hafal sebab ni sangat penting. Sebab ni akan selalu keluar dekat soalan exam. Apa itu maksud nocturnal? Apa itu maksud eurofil? Ini kamu orang kena tahu. Nocturnal itu adalah kehidupan yang aktif pada waktu malam. Janganlah kamu orang jawab sesuka hati. Okey, yang ini adalah eurofil adalah tumbuhan yang dapat hidup atau tumbuh pada persekitaran yang kering. Okey. Hutan monsun tropika. Kat sini baca. Hutan monsun tropika. Kebanyakan hewan di kawasan ini terdiri daripada hewan yang berbulu nipis. Hutan monsun tropika. Apa maksud hutan monsun tropika? Hutan monsun tropika tumbuh di kawasan India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand, dan Laos yang mengalami musim kering dan musim hujan yang datang. Untuk kawasan hujan monsun tropika di dunia era India. India apa? Bangalore, Myanmar, Mandalay, Myanmar, Thailand, Nakhon, Batisma, sebut Kanchanapuri, Sri Lanka, sama negara ya. Okey, duduk. Thank you. Okey, hutan monsun tropika ini adalah tumbuh di kawasan seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand dan Laos yang mengalami musim kering dan musim hujan yang nyata. Contoh dekat Malaysia ini, apa yang kita ada? Musim apa ada? Hujan pun ada, panas pun ada, kering ada kah? Ada, ada. Kemarau. Kemarau, okey, meningkat. Okey, ini adalah contoh kawasan hutan monsun tropika di dunia. Ada di India, Myanmar, Thailand dan Sri Lanka. Bukan Sri Lanka, okey. Ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan monsun tropika ini, dia berbeza macam dekat di gunung panas. Okey, contohnya adalah tumbuh-tumbuhan di kawasan ini terdiri pada yang berkayu apa? Apa lagi? Sebutlah. Seperti apa? Pokok jati, penada, celana, buluh dan okey. Pokok-pokok ini adalah antara 20 hingga 30 meter. lepas tu mempunyai apa? Cahaya matahari. Okey, ujung Daun berbentuk tirus. dan hutan ini Jalan dan Tetapi tidak begitu nyata. okey, kita dekat Malaysia ni ada pokok jati, pokok buluh pun ada. Kita dekat sini. Dia untuk membuat seperti membuat rotan, boleh digunakan membuat rotan. Okey, ciri hidup kalian. Okey, kebanyakan hewan di kawasan ini terdiri pada hewan yang berbulu nipis, kulit berkedut dan bersaiz besar. Okey, contohnya seperti rusa. Pernah nampak rusa kah? Pernah nampak gajah kah? Lepas itu, rusa dan gajah ini di lapisan lantai hutan. Lepas itu di lapisan atas hutan pula adalah terdapat apa? Monyet dan pelbagai jenis burung. Lepas itu terdapat juga hewan jenis karnivor seperti harimau,
ini adalah iklim monsun tropikal di Thailand. Okey, musim kemarau yang nyata. Okey, suhunya adalah 22 hingga 31 degree Celsius. Okey. Pokok daun luruh dan bulu. Hutan jarang tapi agak padat pada bagian bawah. Pokok menguburkan daun pada musim kemarau. Okey, contohnya seperti pokok jati, cendana, mahagoni, buluh, ruh, semak, samut. Okey, yang ini nanti kamu orang kena hafal sebab kita akan buat sedikit lagi. Okey, yang ketiga adalah hutan daun luruh sederhana. Okey, Justin baca. Kawasan hutan daun luruh sederhana meliputi kawasan Amerika Utara, Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropa Barat, Korea Selatan, dan Australia. Contoh kawasan hutan daun luruh sederhana di dunia: Australia, Eropa Barat, Scotland, Ireland, Jerman, Kanada, Southwestern Ontario, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Selatan. Okey, hutan daun luruh sederhana ini adalah kawasan hutan daun luruh sederhana meliputi kawasan Amerika Utara, Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropa Barat, Korea Selatan, dan Australia. Oh, kamu orang pernah ke tengok tentang ibu hutan? Cerita Muhabbatin yang daunnya yang berterbangan, lepas tu ada edengan yang romantik tu, pernah nampak ke? Adalah hutan daun luruh sederhana. Kamu orang pernah pergi Korea ke? Tidak. Raja Babai nanti pergi ke Korea. Kita akan masuk ke Korea. Apa nama yang pink tu ke Korea? Apa nama? Jepun. Sakura. Dia ada musim bila daun sakura itu luruh. Kamu dah nampak dia macam banyak orang bergambar dekat kawasan tersebut. Kita boleh selfie. Tengoklah. Kamu nanti boleh pergi dekat Korea. Jepun, Korea? Jepun. Saya confuse sikit. Okey. Contoh kawasan hutan daun luruh sederhana di dunia adalah Australia, Tasmania, Eropah Barat seperti Scotland, Ireland, Jerman. Lepas tu dekat Canada ada dekat Southwestern Ontario, Cempura Selatan tadi ada Sri Lanka. Lepas tu apa lagi? Okey, dekat hutan daun luruh sederhana ini dan mempunyai ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi yang berbeza. Okey, pokok daun luruh mempunyai daun yang tipis dan lembut. Okey, batang pokok juga mempunyai kulit tebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk. Okey, batang pokok juga berbentuk apa? Silinder. Mempunyai cabang dahan yang lebih banyak. Ingat ni nanti, spesies pokok kayu keras sederhana sangat bernilai untuk kegiatan pembalasan. Lepas itu, contoh spesies pokok yang terkenal termasuk apa? Brian, Leopard, Ingat ni. Okey. Kita pergi dekat ciri hidup liar di hutan daun luruh sederhana. Baca. Kehidupan liar yang hidup di kawasan ini terdiri daripada kehidupan yang dapat menyelesaikan diri dengan perubahan musim. Okey. Sedangkan kehidupan liar seperti cipmuk, berpijah atau berhibernasi pada musim sejuk. Contoh kehidupan liar: white little red street, hamster, purple, emperor, tupai merah, river, dan tulisan merah. Kehidupan liar jenis burung adalah seperti burung berekor hitam dan burung api. Okey. Ciri hidup liar yang mempunyai kehidupan di kawasan ini terdiri pada kehidupan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Setengah hidup liar seperti cimang,
berhijrah atau pada musim sejuk. Oke, ini contoh hidup pria seperti apa nih? Musa, letter, tupai, merah, bebel, dan musa. Hidup pria jenis burung ada seperti burung belato, ikan, dan hantu. Udah apa buah hantu muka? Seram kamu kalian? Oke, transpirasi. Maksud transpirasi adalah kehilangan air melalui lia-lia seni pada permukaan tumbuhan, utamanya stoma, secara penyejatan. Oke, maksudnya adalah dia dekat pokok-pokok, dekat pokok tumbuhan itu, dia mempunyai kehilangan air melalui lia-lia seni dan permukaan tumbuhan. Lepas itu, hibernasi adalah keadaan tidak aktif atau tidur sepanjang musim sejuk. Yang ini adalah hewan itu tidur saja pada musim sejuk. Dia tidak aktif. Kalau musim sejuk, hewan ini akan tidur. Dia tidak aktif. Oke, yang terakhir adalah hutan konifera. Lala baca. What's me? Edmonton. Oke. Hutan konifera ini adalah kawasan hutan yang meliputi Amerika Utara, Kanada Utara, dan Eropah dan Rusia. Oke, contoh kawasan hutan konifera di dunia adalah Rusia ke mana? Sayan Mountain dan Samara Mountain. Kita hari ini kita akan sorry. Oke, lepas itu Kanada Utara dekat Fort Smith. Oke, kamu orang belajar kita kamu orang tu cakap bahasa English. Fort Smith and Edmonton. Lepas tu dekat Amerika Syarikat tu ada Fort Alaska dan Eropah, Sweden, Finland. Oke, dekat sini dia mempunyai ciri-ciri tumbuhan semula jadi. Oke, Petrus baca ciri-ciri tumbuhan semula jadi. Oke, cepat. Berapa biji pokok saja di kawasan ini? Oke. Pokok dan tidak. Oke. Kemudian pokok betul-betul untuk meletakkan dari pokok di atasnya. Maka betul-betul kembali dan tinggi. Oke, kepadatan. Kepadatan pokok adalah sederhana. Oke. Daun bisa kecil halus dan betul baru untuk meletakkan kehilangan air dari pokok vegetasi. Permukaan daun bisa meletakkan kelompok. Pokok menggunakan kaya pendek dan sesuai dengan kami sejauh pada waktu itu. Oke, thank you. Oke, ciri-ciri tumbuh-tumbuhan menjadi ini adalah spesies pokok saja di kawasan ini. Melihat pokok yang paling tinggi yang disebut akan saya ada satu video lagi. Oke, Tenopia berbentuk macam tenopi. Bentuk yang di pokok ini adalah tinggi, tapi dia adalah kebanyakan adalah macam pokok tenopi dan seperti macam pokok Christmas. Ini adalah kawasan adalah contoh pokok dekat hutan konifera. Oke, ciri hidupan liar ini adalah seperti hidupan liar seperti burung dan binatang sangat aktif pada musim panas karena mencari makanan. Pada musim sejuk, rusa dan burung akan berpindah ke kawasan yang lebih panas di bagian selatan. Contoh hidupan liar adalah seperti apa? Lagi? Hidupan liar jenis burung pula apa? Burung.
Ayu bilang tuh. Oke, thank you Ina Ayu. Oke, terus adalah keadaan yang lucu pada suhu permukaan. Bumi jatuh di bawah kaca beku 0 degree Celcius atau 32. Sehingga terbentuknya tabur air yang halus. Oke. Thank you. Habis kita punya ini. Sebelum kita buat di sini, saya akan menayangkan satu video lagi. Ini adalah jenis pokok dekat bukan conifer. Oke. 10 pokok yang tertinggi di dunia. Welcome to my YouTube channel. Let's take a look at the 10 of the tallest trees. Ada nampak tak? Welcome to my YouTube channel. Let's take a look at the 10 of the tallest trees that are really big. Walking string makes sound like a cartoon character in a tree. This beautiful round top string can be found in Tasmania. Another big tree from Tasmania, pointing down, is known to avoid earthquakes, home to some huge average trees. Even Malongary is the tallest mountain on Earth. It's surprisingly long and signifies the average elevation. Evergreen Forest Reserve in Tasmania is home to a group of small-headed ducks. The tallest of these is a tree that is white-mounted. Giant sequoia typically grow to around 90 meters, but this one unnamed specimen reaches the incredible height of 95.7 meters. Raven's Tower, with a height of 96.7 meters, is the tallest timber spruce tree and is located in the Prairie Creek Redwood State Park. The fourth tallest tree on our list, Dorner Fir, is a coast Douglas fir living in old growth in eastern Coos County in Oregon. Number 3 on this list is another well-named tree, Centurion. This giant of a tree is the tallest mountain ash tree and can be found in Tasmania. Menard is the tallest yellow barren-type tree. There has been some controversy over the exact height, but recent measurements put it at 108 meters. The tallest tree in the middle is a coast redwood named Hyperion after Emerson in Greek mythology. The tree is no less than 115.9 meters tall. Oke. Ini adalah 5 pokok yang paling tertinggi di dunia. Apa nama ini? Ini adalah 317 kaki. Feet kaki. Ini apa nama ini? Apa dia punya feet ya? 300. Ini. Tumbuh-tumbuhan ini biasanya hidup di muka Oke, ingat ini nanti. Oke. Coba ke kumpulan 4 kumpulan. Kamu halo 1 bisa di saya 1 ada 4 kumpulan 2 4 1 Oke, kamu yang duduk dekat tempat sebelum itu sesuai Justin dengan
Oke. Pasang api. Tuh, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, ke sini. Ini ada api ke sini. Pasang api. Ada. Kat. Tuh, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dari 2, 3, 4. Ada kunci kah? Ada kunci lebih kah? Ada? Kat. Oke, lepas kawan awak letak nanti. Kamu akan duduk di tempat ikut kumpulan. Oke, dengar. Kamu nanti akan dekat gambar. Pilih gambar, boleh tunjuk dekat buku teks. Boleh dekat buku teks. Cepat. Kunci mana kuncinya? Oke, boleh duduk dekat pulang saya. Oke, boleh duduk dekat tempat saya. Kumpulan satu, dia akan dekat gambar guru panas. Kumpulan 2 dia akan dekat musuh ketika. Kumpulan 3 dia akan dekat pesan tahun dulu sudah ada, dan kumpulan 4 adalah pesan penyimpul. Kamu orang ada gam cecair kah? Siapa yang ada gam cecair? Gam plastik. Oke, atau akhir hari ini kamu orang atau 2 atau 3 orang kamu orang pilih gambar. Mana nih? Dua atau 3 orang. Oke, burung panasku
4. Cincin itu kalian ada 4 juga. Semua ada 4. Pilih gambar. Kamu orang yang lain pun pergi ke depan, pilih gambar. Lepas tu nanti akan cikgu akan cek. Pergi depan. Hantar doa kah? Boleh rujuk buku teks. Okey, yang lain Hutan lurus sana dan Hutan Kunifa boleh ke depan. Pilih gambar. Semua di depan sini. Janganlah banyak di depan. At least antara 2 atau 3 orang. Mana rumput besar tu tadi? Apa ambil dia? Dia ni. Ada dekat yang kacau. Ingatlah kamu mempunyai 8 gambar. 1. Guru panas ada 8 gambar. Hutan musuh tropika ada 8 gambar. Hutan lurus sana ada 8 gambar. Dan hutan Kunifa ada 8 gambar juga. Pilih saja. Tanpa lekat nanti cikgu akan cek. Saya rasa hutan monsun tropika yang paling senang. Semua 8 kah? Baru 4. Ambil ada satu. Oke, yang lain? Kamu dulu kelekar itu. Ini dong. Silakan. Semua dah dapat? Gajah dekat hutan tropika. Musuh hujan, hutan monsun tropika, gajah. Umbrella pin, cikgu. Umbrella pin dekat hutan Kunifa. Dapat, kamu angkat saja. Pastikan semua dapat 8 gambar. 4 tumbuh-tumbuhan semula jadi. Lepas itu 4 hidupan liar. Nih, si kamu. Ini kamu. Si kamu. Ini kamu. Sabar.
Sikam, ni kam. Okay. Semua dah siap kah? Kenapa ini ada 3 saja? Ada ciri-ciri hidup kalian ini ada 3 saja. Jadi kan lagi lagu jatuh tapi jatuh. Mana ada lebih dekat sini lah. Oke, boleh duduk, tembak tidak? Boleh duduk? Nih nanti kalau dapat jawab, minggu depan saya akan bagi hadiah. Ini terbalik. Tupai merah dekat hutan daun huruf sedalam. Dekat sekali lagi. Apalah sedekat. Yang ni ada salah. Okey. Sekarang ni yang kita dapat tahu burung panas ini apa yang kita satu tadi. Okey, baik. Kemudian dapat faham apakah jenis tumbuh-tumbuhan burung panas, gambarnya, apakah gambaran tentang hidup liar dan musim burung panas. Lepas itu kita menunjukkan bagus juga. Kemudian kedua, kamu dapat mengetahui gambaran tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar. Lepas itu juga ada satu salah saja dekat hutan daun huruf sederhana, ada satu saja salah. Tupai merah dekat hutan daun huruf sederhana, tapi kamu orang dapat tahu gambaran tentang ciri-ciri, dapat tahu tentang tumbuhan semula jadi di hutan daun huruf sederhana dekat lepas itu hutan tulipa. Ada satu salah saja, tapi kamu orang dapat tahu gambaran tentang tumbuhan semula jadi di hutan tulipa dan hidupan liar di hutan tulipa. Okey, kita hampir nak selesai.
Sekarang ni Akamura ada apa-apa soalan kah? Ada. Betul kah? Betul. Okey. Saya ingatkan sekali lagi. Sikit saja. Okey, kita sini. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar di dunia kita ada gurun, panas, hutan, monsun, tropika. Okey, setiap ini dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza di tumbuh-tumbuhan dan kehidupan liar. Contohnya kalau dekat gunung panas itu dia tahu lah unta hidup dekat gunung panas, kalau jengking hidup dekat gunung panas. Lepas itu monsun hutan tropika, kamu orang mesti tahu iklim dia macam mana, tumbuh-tumbuhan dia apa hidup dekat hutan monsun tropika, apa hidup liar semua dekat hutan monsun tropika. Lepas tu hutan daun sudah ada juga. Lepas tu yang paling last adalah hutan konifer. Hutan konifer tu kamu orang kita tentang tumbuh-tumbuhannya, dia banyak pokok yang tinggi. Kamu fikir itu saja. Okey, kita ingat apa tumbuh-tumbuhan semua jadi dan hidup liar sebab ini pernah keluar dekat exam. Okey, lepas tu kelas yang seterusnya nanti cikgu akan kembalikan semua orang punya ketersediaan. Lepas itu minggu depan cikgu akan teruskan pembelajaran tentang kalau kita cukup masa, cikgu akan teruskan tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidup liar di dunia. Sebab cikgu akan nak membuat ulang kaji dengan kamu orang tentang nak buat pembetulan tentang ujian yang kamu buat minggu lepas. Okey? Sekarang ni, kamu yang ada bawa buku ni? Ada. Buka buku surat 92 dan 93. 92, 93. Buat ni hantar pada kelas Rabu ini. Sikit saja. Okey? Faham? Ada apa lagi? Ada. Okey. Terima kasih semua. Terima